Kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini di dalam rangka Hari Ayah. 在父亲节，今天我们的主题乃是 Ayah pelindungku, ayah pelindungku. Ya. 我的父亲是我的保护者。 Ini di dalam rangka Hari Ayah, saya berharap yang bukan ayah tidak segera pulang saat khotbah ini ya. 在今天的父亲节，我盼望还没有做父亲的，你们也不要先回家。 Atau yang bukan ayah segera tidur saat khotbah. Kan itu kan khotbah untuk ayah gitu. 或者还没有做父亲的，你们在我讲到的时候，在那边睡着了。 Ya, saya berharap firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua. 我希望我神的信息能够成为我们大家的祝福。 Ya. Kita tidak membaca lagi firman Tuhan karena kita baru membacanya di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 现在没有在读经，因为我们才刚刚读了这个，就是约伯记1章1到5节。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua macam ayah. 弟兄姐妹们，有两种的父亲。 Yang pertama, ayah yang hadir dan berfungsi. 第一的就是在我们中间并且有作为的父亲。 Ini para ayah silakan nanti sambil mendengar sambil mengevaluasi diri ya. 我盼望所有做父亲的们，你们一面听一面的检讨。 Ayah yang hadir dan berfungsi. 就是有存在的父亲，并且有作用的父亲。 Fungsinya itu ada dua macam. Berfungsi secara jasmani dan juga berfungsi secara rohani. 它的作用有两种，就是对我们肉体有作用，也对我们的灵命有作用。 Ayah macam yang kedua adalah 第二种的父亲乃是， ayah yang hadir tetapi tidak berfungsi. 就是他虽然存在那边，但是他却没有作用。 Nah, ada juga kombinasi dari dua itu. 但是除了这样，还有第三种的， Hadir berfungsi untuk jasmani tetapi tidak berfungsi secara rohani. 但是虽然他父亲存在，他存在是围着孩子们的肉体，但是没有关注他们的灵性。 Ini disebut dengan ayah abu-abu. 这是灰色，我们称为灰色的父亲。 Dia bukan seorang ayah yang utuh. 他不是一个完全的父亲。 Nah, sekarang para ayah yang ada di sini kira-kira ada di bagian mana? Ayah yang mana ini ya? 我们在座的这些父亲们，请问你们在那个位置上？ Bapak Ibu dan Saudara, saya bersyukur lahir di dalam keluarga yang punya ayah yang berfungsi baik jasmani maupun rohani. 我感谢主，我出生在一个父亲是关注孩子们的身体，也关注孩子灵命的家庭里。 Ayah saya itu hanya seorang guru, 我的父亲乃是一位教师， tetapi bisa membesarkan, menghidupkan dan mendidik 9 orang anak. 但是他却能够生养并且教育他的9个孩子。 Saya anak yang ke-8, Saudara. 我是第8个的孩子。 Papa saya seorang yang saya tahu betul-betul seorang yang mengenal Tuhan dengan benar. 我知道的父亲乃是一位真正认识主的父亲。 Sekalipun dia seorang guru, tetapi dia juga ayah saya seorang pendiri gereja atau pemberita Injil di bagian barat, Nias bagian barat sana. 虽然我父亲乃是一位教师，但是我知道他也是建立教会，并且在西部传扬福音。 Dia menyekolahkan kami 9 orang itu disekolahkan sampai sarjana, kecuali 1 orang cece saya karena dia membantu mama di rumah. 他教育我们孩子，给我们孩子读书，直到大学毕业。除了我第2个姐姐， Dengan cara papa saya jadi guru, mama saya pelihara babi. 我爸爸是老师，但是我妈妈是养猪的。 Dan saya termasuk ahli memelihara babi. 我所以是很 Sekarang memelihara jiwa ya. 但是现在我在寻找灵魂。 Tetapi papa saya tidak hanya fokus di dalam membuat kami berhasil secara keberhasilan duniawi. 但是我爸爸不是教养孩子在这个世界专注世界上成功。 Setiap pagi bangun subuh kami harus berdoa.
mau tidak mau harus bangun dan berdoa. 每早晨凌晨的时候，我们清晨就起来，我们必须一起祷告。 Sebelum berdoa, Papa akan menceritakan hari itu Papa akan kemana dan apa pekerjaan. Lalu Mama juga akan menceritakan apa saja aktivitas Mama sepanjang hari itu. 那一天，父亲就先把我们集合在一起，还没祷告以前，他就先讲他今天要有什么活动，然后妈妈也想他今天的工作是什么。 Demikian juga malam hari, 晚 ketika 上也 Papa 是这 pulang, 样。每一天，当爸爸回家后， sekalipun kami sudah tidur, 虽然我们已经睡着了， jam berapapun itu Papa pulang, 无论爸爸几点钟回来， kami harus bangun untuk berdoa. 我们必须起床一起祷告。 Dan sebelum berdoa, Papa akan cerita sepanjang hari itu Papa dari mana, dan Mama juga akan semacam melaporkan kepada Papa atau menceritakan kepada kami semua apa saja yang sudah Mama kerjakan juga sepanjang hari itu. 还没有祷告之前，爸爸就告诉我们他今天做了什么事，他经历了什么事。妈妈也是一样，她也是会向我们诉说她今天做了些什么事情。 Puji Tuhan, pola yang sama kami teruskan dalam keluarga kami masing-masing. 我们感谢主，我们能够在家庭里。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalehan ayah saya tentu tidak sesaleh Ayub gitu ya. 当然，我父亲的虔诚并不如约伯的虔诚一样， Karena kesalehan Ayub itu dipuji oleh Tuhan. 因为约伯的虔诚得到上帝的称赞。 Tetapi paling tidak, kedua ayah ini saudara adalah ayah yang berfungsi dan ayah yang benar-benar utuh jasmani dan rohani. 但是至少这两个父亲，他们是有作用，并且他们灵命也有成长的父亲。 Nah, kembali kepada tema kita saudara. 我们回到我们的神 Ayahku 话， pelindungku. 我的父亲乃是我的保护者。 Pelindung yang dimaksud di sini adalah bukan hanya jasmani, tetapi juga lebih menekankan kepada rohani. 在这里说的保护者，并不是单单保护我们的肉体，而是也保护更注重保护我们的灵命。 Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seorang ayah bisa menjadi pelindung bagi anaknya? 现在我们要看， sorry. 一位父亲怎么能够成为他儿女的保护者？ Bagaimana seorang ayah bisa menjadi pelindung bagi anak-anaknya adalah apabila seorang ayah yang pertama adalah hidupnya saleh di hadapan Tuhan. 就是如果要成为这样的父亲呢，他就是要在神前要有敬畏神的生活。 Kalau kita membaca Ayub pasal 1 sampai yang kelima tadi saudara, 若是我们阅读刚才的，就是约伯记第1章第1到第5节。 maka kata kunci di situ satu, 那么在这边有重要的一节就是 itu kata saleh. 就是敬虔。 Ayub yang saleh. 敬虔的这个约伯， Nah saudara, saleh itu merangkum jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. 敬虔就是敬畏神，远离恶事。 Saudara, saleh artinya menyembah Allah dan setia kepadanya. 就是忠心的敬拜神。 Nah, perhatikan Bapak saudara sambil kita juga merefleksikan diri ya. 我们也要注意， Orang saleh itu menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. 敬虔的人把神当作他的生命的中心。 Orang saleh itu fokus hidupnya adalah hanya untuk melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. 敬虔的人就是注重神要他做的是什么，他就去做。 Orang saleh itu taat dan tunduk hanya kepada Tuhan. 敬虔的人顺服上帝， Orang saleh itu menjauhi kejahatan. 敬虔的人远离恶事。 Orang saleh itu sangat menjaga kekudusan hidupnya. 敬虔的人保持圣洁。 Sekali lagi, Ayub adalah seorang ayah yang saleh. 所以约伯乃是一位敬虔的父亲。 Ayub tahu betul siapa Tuhan yang dia sembah. 约伯知道他所敬拜的神是什么的神， Oleh karena dia tahu betul siapa Allah yang dia sembah, 因为他知道他所敬拜的神是谁，
Itulah sebabnya Ayub tetap di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, tetap bertahan di dalam Tuhan dalam segala keadaan. 所以在无论任何情况，约伯仍然忠心对神。 Kesalehan Ayub itu juga didasarkan oleh pemahaman Ayub tentang apa arti hidupnya dan tujuan hidupnya di hadapan Tuhan. 约伯的敬虔，因为他知道自己在神面前是谁。 Itu sebabnya saudara-saudara, sekalipun dalam penderitaan yang luar biasa, 所以虽然在受很大的苦难之中， Ayub itu tetap di dalam Tuhan dan tetap bertahan di dalam Tuhan. 约伯仍然保持住在神里。 Oleh karena Ayub itu tahu betul siapa Tuhan yang dia sembah. 因为约伯知道他所敬拜的神是怎么样的一位神， Itu sebabnya dalam keadaan yang menderita luar biasa, bahkan di dalam kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupnya, 在他受最大的痛苦，并且失去他所有财产的时候， Ayub mampu berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepada. 约伯说：“我赤身露体从我们父而出，我也会赤身露体回到父家中。” Orang yang gak betul-betul mengenal Tuhan dengan benar tidak bisa. Tetapi kalau iman kita itu tertanam sampai di sini dalam batin yang paling dalam, 但是这是神，我们的 kita bisa berani berkata, dengan telanjang aku datang dan dengan telanjang aku akan kembali. 我们会说：“我赤身露体的到世上，我也会赤身露体的回去。 Amin. Dan itulah hidup ini. ”这就是生命。 Dari dia pujilah nama Tuhan, mau apa lagi? Itulah hidup ini. 我们所得的从神而来，我们也要归还给神，这就是我们生 Oleh 命。 sebab itu hidup ini hanya berpusat kepada Allah, karena hidup ini semua berbicara tentang Allah. 所以我们生命要着重于神，因为我们生命是属神的。 Dari dia, oleh dia, dan kembali kepada dia. 从他由他，并且归回给他。 Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tuh kesalehan itu yang membuat Ayub itu begitu komitmen, begitu terdorong untuk menjaga anak-anaknya tetap di dalam Tuhan. 因为他的这个敬虔生活，所以约伯就立志要教养他的儿女们敬畏神。 Itu sebabnya Ayub setiap anaknya melakukan pesta, dia kembali menguduskan mereka, dia kembali mengingatkan mereka, dia kembali menjaga mereka. Bahkan kalau kita lihat di sini dikatakan secara terus-menerus sampai akhir hidupnya, Ayub itu tetap komitmen menjaga hidup anak-anaknya di dalam Tuhan. 因为他非常敬虔，所以每次他的儿子们很喜欢举办这个宴会，请他们的姐妹来。所以每次他们宴会以后，约伯就献上燔祭，祷告为他们成圣，教导他们敬虔。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱弟兄姐妹们， kalau kita memiliki kesalehan yang benar di dalam Tuhan, 就是我们在主里有正确的敬 kalau 虔的 kita 生活。 mengenal betul siapa Tuhan yang kita sembah, 就是我们知道我们所拜的神是谁的话， kalau kita tahu betul apa arti hidup ini di dalam Tuhan, 就是我们真正的知道我们活在神里面的生活是怎么样的。 maka itu yang akan menjadi modal yang kuat, modal yang kokoh untuk kita tetap terjaga dalam Tuhan dan juga menjaga anggota keluarga kita di dalam Tuhan. 这就能够成为我们坚固在神里面的这个作用。 Tetapi kalau kesalehan kita hanya setengah-setengah, saudara. 但是就是我们敬虔只是一半一半罢了。 Kalau pengenalan kita akan Tuhan hanya setengah-setengah, hanya sebatas pengetahuan, 就是我们认识我们神， hanya 只是在我们的 sebatas 知识上， aktivitas rohani, 或是在我们这个活动上， maka kita menjaga anak-anak kita pun juga setengah-setengah. 那么我们照顾我们的孩子也是不是单单就是Seingatnya, 我们知道什么 kalau 样的 ada 在那里， waktu. 这是有时间的话。 Halo Bapak Ibu, di sini sebagian sudah cukup usia ya. 我看我们当中大家都是已经成年了。
Tetapi tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. 但是在主里没有太迟的。 Artinya apa, saudara? 什么意思呢？ Untuk menjadi pelindung seberapa 你们要尽心尽意爱主你的上帝， baru kemudian ajarkan itu kepada anak-anakmu. 然后将这些教导给你们的儿女。 Orang tua punya modal dulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, punya modal yang kokoh itu. Baru kemudian ajarkan itu kepada anak-anakmu. 如果父母能够尽心尽意爱上帝，那么他们才能够以此教导儿女。 Amin. Bapak Ibu, seorang ayah Kristen, 一位基督徒的父亲， setiap hari Minggu anak-anaknya waktu anak-anaknya masih kecil, setiap hari Minggu itu dia bangunkan anak-anaknya supaya mereka pergi sekolah Minggu. Kalau tidak, 就开始叛逆， mereka luka batin dengan cara pendidikan yang tidak memiliki teladan. 他们看到这个父亲这个没有榜样的教导，他们感到受到伤害。 Pendidikan dalam keluarga yang tidak seimbang antara kata dan kenyataan itu akan menghasilkan luka batin. 这是父母的教导，就是以他们身所做的不平衡，就会使儿 Ketidakseimbangan 女受 itu, 伤。 perhatikan kalau anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, itu akan menghasilkan pemberontakan. Percaya sama saya. 若是儿女开始长大、成长， Macam-macam 他们 model 就会叛 pemberontakan 逆， mereka. Karena mereka melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kata dan fakta. 因为我们看到父母所做的与他们所行的不同。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. 主所爱弟兄姐妹们， Ya, poin penting di sini. 呀，重要的是 Lindungilah anak-anak Anda tetap berada di dalam Tuhan dengan menjadikan hidupmu teladan yang benar di dalam Dia. 我们要在主里保守我们的孩子，我们并且要在主里要有一个正确的榜样。 Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Yang kedua, Saudara, bagaimana seorang ayah bisa menjadi pelindung bagi anak-anaknya? 一位父亲如何成为儿女的保护者？ Yang kedua dan yang terakhir, supaya nggak ngantuk, Saudara. Ayah bisa melindungi anak-anaknya tetap di dalam Tuhan apabila seorang ayah menjaga anak-anak. Sekian tahun dia menderita, dia menangisi melihat perilaku anak-anaknya yang sudah tidak sopan. 看到这个不理不睬父亲的孩子的父亲在那边痛苦， Akhirnya suatu kali, Saudara, 直到有一次， dia mendaftarkan gugatan di pengadilan untuk ketiga anak. 父亲忍无可忍了，他就把3个孩子告到法庭上。 Dalil dari gugatannya atau isi dari gugatannya itu adalah menggugat ketiga anaknya yang tidak berbakti kepada orang tua. 就是告他的3个孩子没有孝敬父母。 Saudara, hakim itu bertanya, hakim itu heran sekali, ayah yang mencintai anaknya kok gugat anaknya di pengadilan. 法官感到很惊奇，为什么这个爱孩子的父亲却把孩子告到法庭上？ Dia tanya, Pak, kenapa kau tega melakukan ini kepada anak-anakmu? 他就问，先生，为什么你这么忍心告你的孩子？ Ayah itu bilang begini, 这位父亲说， seumur hidupku aku tidak pernah sekalipun memukul bokong anak-anakku. 在我一生中，我从来不曾打我的孩子。 Aku terus mengajari mereka bagaimana supaya mereka bisa berhasil. 我常常教导他们如何能够成功， Bagaimana supaya hidup mereka lebih baik dari diriku yang hanya seorang penjual tahu. 就是让他们的生活比我的更好。我单单只是卖豆腐的人。 Tetapi sekarang setelah mereka menjadi berhasil, mereka menjadi anak-anak yang sangat kurang ajar. 但是当他们成功以后，他们却成为没有礼貌的孩子。 Setelah sekian lama saya pikirkan apa penyebabnya. 然后就想到底是什么原因呢？ Sekarang saya tahu penyebabnya adalah 现在我知道的原因就是， karena saya hanya mengajarin mereka untuk hidup berhasil, tetapi saya lupa mengajari mereka untuk hidup benar. 但是因为我单单只是教导他们如何有成功的生活，
但是我没有教他们如何有正义的生活。 Hakim itu tanya begini, kenapa nggak ngomong-ngomong di rumah aja? 法官就说：“为什么不在家里来说呢？” Dia bilang setiap saya bicara mereka selalu pintar dan saya selalu kalah. Sekarang mereka sudah jauh lebih pintar dari saya. 每次我开口说的时候，他们说：“我知道了，知道了。”现在他们已经比我更聪明了。 Saya yakin pengadilan ini jauh lebih pintar dari mereka. 而且我相信这个法庭比他们更聪明。 Dan di sisa hidup saya, 在我余生的生命当中， saya mau memberikan mereka pelajaran yang paling benar. 我要给他们一个正确的功课。 Ada yang terinspirasi? Mau mengadukan anak-anaknya jangan ya. 可能我们说啊，不要 Diselesaikan, 不要， diselesaikan dengan baik-baik. Caranya dikasih Tuhan. 这样好好的解决。 Cara supaya anak-anak kita terjaga adalah dengan memberitahu mereka apa yang benar, apa yang salah. 若要我们教导我们保护我们孩子，我们要教导他们什么是对的，什么是错的。 Kalau mereka melakukan dosa, dengan tegas kita harus berkata itu dosa. 若是他们犯罪了，我们要正确严肃。 Jangan menjadi orang tua yang abu-abu. 我们不要成为这个灰色地带的父母。 Amin. Nggak enak ya dengernya. Tegas. Harus tegas. 我们就要严肃。 Dosa ya dosa, salah ya salah. 错就是错，犯罪就是犯罪。 Amin. Itu orang tua yang saleh. 这就是健全的父母。 Ayub, seorang yang sangat sibuk. Saya yakin sangat sibuk. Tahu kenapa sibuk? Kira-kira ada yang tahu jawabannya. Kenapa Ayub sibuk? Seorang yang sangat sibuk. 约伯乃是一个非常忙碌的人，你们知道答案吗？为什么他忙碌？ Ada yang bisa jawab? 有人回答的吗？ Lihat ayat 1 sampai 5. Ayub itu seorang yang kaya raya. 因为他是一个很富有的人。 Ada orang kaya yang tidak sibuk, saudara? 有 Halo? 富有的人难， Siapa orang kaya di 谁 sini? 是不忙碌的？ Bahkan untuk mencapai kaya pun orang harus sibuk kan? 就 Gak 是 ada 我们 orang 要 kaya 达 yang 到 tidur-tidur. 会每个人都必须要忙碌。 Tapi perhatikan, saudara. Perhatikan. 但是我们来注意一下， Di dalam kesibukan Ayub, dia tetap ingat, dia tetap menjaga anak-anaknya di dalam. 在约伯的忙碌之中，他仍然记起他的孩子，保护他们，教导他们。 Setiap anaknya selesai melakukan pesta yang dikatakan di sini adalah semacam pesta ulang tahun atau pesta dalam hari-hari tertentu. 就是他们的孩子喜欢可能在举办生日宴会，或者 Dikatakan di 节 sini 日 tuh 的宴会。 dia memanggil anak-anaknya. Perhatikan, dia memanggil anak-anaknya. 在这里告诉我们，要不就把他孩子叫过来。 Kata dia memanggil anak-anaknya di sini bukannya sekedar memanggil lalu dia lihat-lihat, enggak. Dia memanggil anak-anaknya, dia berkomunikasi, dia menanyakan apa yang terjadi, dia menanyakan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian dia tahu pergerakan hidup anak-anaknya. 约伯叫他的孩子来，不是单单在那边坐着看着他们，而是他问他们做了什么事，每一天都发生了什么事。 Perhatikan, Ayub berkomunikasi dengan anak-anaknya. Sangat intens. Ayub berkomunikasi dengan anak-anak. 约伯与他的孩子们交谈。 Ayub berkomunikasi dengan anak-anaknya tidak hanya ngomong tentang cuan, saudara. Tentang bisnis. 约伯给他的孩子交谈，不是单单说起做生意的事或者赚了 Tetapi 多少钱的事， Ayub juga berbicara tentang dosa dan tidak dosa, tentang benar atau tidak benar. 就是约伯与他们谈起犯罪的事情或者对与错的事情。 Bahkan dikatakan di sini, setelah itu Ayub mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Korban memohon pengampunan. Sekiranya, kalaupun anak-anaknya mereka mengaku belum melakukan dosa, tetapi sekiranya anak-anakku sudah melakukan dosa, Ayub memohon pengampunan dari Tuhan. 每次当他与孩子说话，的天，他就向神献上燔祭，向神祷告说，可能孩子得罪了神。 Bagaimana Ayub tetap berkomitmen dengan itu? 约伯如何的立志委身， Yaitu poin yang pertama tadi. 就是刚才的第一 Dia 点。 punya modal besar di sini. Dia punya modal rohani, kesalehan yang besar. Itu sebabnya dalam segala kesibukan
hati Ayub tetap juga mengingat anak-anaknya supaya tetap di dalam Tuhan. 就是在他内心仍然是一个敬虔的人，所以在他忙碌当中，他仍然能够记起他的儿女。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 之所以弟兄姐妹， ini waktu kita cukup terbatas. Saya bersyukur suami saya itu namanya Pendeta Fauzi. 我很感谢主，我的丈夫叫做 Sebagai istri saya mau katakan dia seorang ayah yang baik. 作为妻子，我要说，我丈夫是一 Dalam 位 segala 好的父 kesibukan 亲。 pelayanan, Pak Fauzi itu selalu punya anak untuk bicara loh dengan anak-anaknya. 虽然牧师侍奉非常忙碌，但是他仍然抽出时间与他的孩子交通。 Jangan tanya kalau saya, bicara terus mulai pagi sampai malam tiap hari bicara terus kalau saya. 我看他们好像晚上都谈到很晚。 Biasalah ya, ibu-ibu memang kerjanya ngomong. 如果是做母亲的，很喜欢 Oh, 说 nggak 话 bisa. 会讲到很长。 Anak saya nggak sopan sedikit itu gua panggil tuh, nggak benar itu. Nggak usah ngomong, tinggal ekor mata aja mereka udah ngerti kalau tinggal begini aja gitu. 若是我孩子不礼貌的话，我不用说他们，我在 Mereka 跟着 lewat 他 di 们就 depan 知 orang 道 aja 了。 nggak sopan, mata saya main tuh. Gini, nggak pakai ini, nggak pakai itu, tinggal begini aja gitu. Oh dia 所以 ngerti. 看到儿 Nanti 女 dia masuk kamar dia mau minta maaf. 他们不礼貌，我就不用说他们，不用骂他们，我就用眼看他们，他们就知道了，他们会进到房间来。 Saudara, 像 ada 我 waktu-waktu tertentu Pak Fauzi itu pergi Julian, dengan ya. Marvel, yang anak kami yang laki-laki. Sekali tempo, tidak hanya sekali tempo, tapi memang itu disengaja untuk menjaga komunikasi dengan anak-anak. 就是牧师常常与孩子在你们教堂就是保持联络。 Ya, mereka pergi nonton bareng atau jalan bareng aja, tapi tidak sekedar jalan, ngobrol, 他 ngomong. 们常常出去一起出去，或者去看电影，或者去逛街。他们不是单单出去，而是他们交谈。 Kalau dia pergi dengan anak kami yang laki-laki, saya pergi dengan anak kami yang perempuan. 若是牧师与男儿出去，那么我就与女儿出去。 Karena ternyata tahu nggak, ada rahasia mereka sebagai laki-laki katanya. 因为他们说，男人与男人之间有男人的秘密。 Tentu kami juga sering pergi bersama. Dan kami selalu berdoa di rumah. 我们也常常在家一起 Kalau 祷 dulu 告。 masih aktif, sebelum berangkat sekolah itu wajib kami berdoa. Dan sebelum berdoa itu pola yang sama juga dari orang tua kami. Kami cerita mau kemana. Jadi anak-anak kami itu tahu semua pelayanan kami kemana. Sepanjang hari itu pasti tahu. 每天孩子还没去上学之前，我们一起祷告，就像刚才我所说的，父亲教导，就是我们先告诉他我们今天 Malam hari 的 pun 活动 kami juga pulang, kami akan menceritakan apa hasil dari perjalanan kami. Yang sifatnya mereka sanggup dengar dengan seumuran mereka sekarang. 并且回家晚上的时候，我们聚在一起，我们也告诉我们孩子，我们今天做了什么事。 Bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa melindungi anak-anak kita tetap di dalam Tuhan. 我们如何在主里保守我们的孩子敬虔？ Berikan mereka fondasi yang kuat di dalam Tuhan. 就是我们要在主里的话语上给他们有一个坚固的基础， Itu fondasi yang paling dasar dan paling kuat dalam hidup ini, saudara. 这是很根本的基础。 Zaman sekarang ini zaman yang keras. 我们看现代世界是很刚硬的， Zaman juga yang penuh dengan godaan. 并且有很多的诱惑。 Fondasi yang paling kuat hanya dekat dengan Tuhan, anak-anak. 坚固的基础就是亲近神， Jangankan anak-anak, kita pun juga demikian. 不单单是孩子是要亲近神， Kalau 我们也是 fondasi 要 kuat 亲 di 近。 dalam Tuhan, 若是我们在主里的基础是深厚的， maka kita dan anak-anak kita sanggup menjalani hidup dengan benar, kuat menjalani hidup yang penuh dengan 那 tantangan. 么我们与我们的孩子能够过正确的生活。 Amin, Bapak Ibu. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿神帮助我们。 Jadi ada dua tidak ya? Kesimpulannya, seorang ayah bisa menjadi pelindung apabila ayah hidup saleh di hadapan Tuhan, dan kedua, menjaga anak-anaknya dari dosa. 因为父亲能够好好的教养儿女，就是父亲必须在神面前有敬虔的生活，并且要看顾孩子远离罪恶。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Hanya dekat Engkau saja kami mengalami ketenangan di dalam hidup ini, Tuhan. 主啊，唯有为亲近你，我们能够得着宁静。 Tolong kuatkan dan teguhkan kami. 主啊，求你坚固我们，
untuk menjalani hidup kami secara benar di hadapan-Mu. 就我们在神面前过一个正确的生活， Jadikan kami orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak kami. 让我们成为一个对儿女有榜样的父母。 Anugerahkan kami keberanian untuk tegas berkata yang benar kepada anak-anak kami. 赐给我们勇气，在正确的教导儿女， Supaya mereka juga hidup benar di dalam Engkau. 就是让他们在主里也能过一个正确正直的生活。 Firman-Mu telah selesai, hamba-Mu sampaikan. 神的话语就是到这里， Ya Roh Kudus-Mu tolonglah kami untuk melakukannya. 求圣灵帮助我们能够实行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. 我们祷告感恩是奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita sekali. 愿神赐福大家。